Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua penonton-penonton dan juga follower-follower Jejak Pusaka. Di episod kali ini, kita ingin menjejak salah seorang tokoh yang sangat penting dan sangat berjasa pada satu ketika dulu di negeri Perak. Nak tahu siapa? Jom. Jadi penonton, di sinilah tempatnya yang dikatakan makam seorang tokoh yang sangat berjasa pada negeri Perak pada satu ketika dahulu. Makamnya terletak di kawasan daerah Lawin, 500 meter selepas dataran Lawin, dan mengambil masa dalam perjalanan 1.5 jam daripada Pekan Kuala Kangsar ke Lawin. Okay, baik, dekat sini terdapat sedikit info tentang Tun Saban. Tun Saban adalah orang yang terawal membuka Hulu Perak. Beliau berasal daripada keluarga bendahara Melaka. Datang ke Hulu Perak bersama isteri, anak dan 4 orang saudaranya. Membuka kampung bernama Berendong Budi. Tun Saban kemudiannya berpindah ke Belum dan membuka sebuah kampung bernama Relap Reli. Dalam masa yang sama, mengangkat adiknya Tun Prabu memerintah tempat bernama Temung, yang kemudiannya ia digelar Tok Temung. Sebelum tahun 1528, negeri Perak telah wujud atas nama Gangga Negara yang berpusat di Berwas. Tanah ini telah berada di bawah jajahan Melaka yang dikenali sebagai Hulu Melaka. 2 orang pembesar Melaka telah diamanahkan memerintah di sini, iaitu Tun Saban di bahagian sebelah kiri Sungai Perak, mudik ke Hulu manakala di bahagian sebelah kanan Sungai Perak, mudik ke hilir pula oleh seseorang pembesar perempuan yang bernama Moyang Masuka. Zaman pemerintahan Melaka telah berakhir sewaktu pemerintahan Sultan Mahmud Shah pada tahun 1511. Sultan Mahmud dan keluarga telah melarikan diri ke Kampar, Sumatera. Sewaktu hidupnya, Moyang Masuka telah mewasiatkan kepada Tun Saban dan Nahoda Kasim bahawa selepas kematiannya, kedua bahagian pemerintahan tanah ini hendaklah disatukan di bawah satu pemerintahan yang benihnya mesti berasal daripada Sang Sapurba Bukit Seguntang. Setelah Moyang Masuka meninggal dunia, Tun Saban dan Nahoda Kasim pun berangkat ke Kampar, Sultan Melaka, untuk menghadap Sultan Mahmud bagi mengangkat menjadi Sultan Perak. Sultan Mahmud di sebaliknya telah memperkenankan putera keduanya, iaitu Raja Muzaffar Shah, untuk dirajakan di negeri Perak. Dengan menggunakan segala peralatan kebesaran kerajaan Melaka, Raja Muzaffar Shah bersama permaisuri Tun Tenang serta puteranya Raja Mangso dan pengiringnya Tun Putih pun berlayar menuju ke Perak pada tahun 1528. Setibanya di beting beras basah, iaitu di muara Sungai Perak, bahtera Baginda dipukul ombak yang amat dahsyat, hampir menenggelamkan bahtera Baginda. Pada ketika itu, terdengar suara yang minta segala barangan dalam kapal termasuk mahkota raja dibuang ke laut. Dan kemudiannya Baginda berseru, "Sekongkong tanah Minangkabau, selilit pulau kaca, dilingkungi ular sakti muna, perpisahan beta di Selat Melaka. Jika sah beta raja berdalat, lepaskanlah sekalian malapetaka." Selepas seruan dibaca, ombak yang mengunung tadi pun berhenti, disambut dengan laungan daulat oleh Tun Saban dan orangnya di tebing sungai beting beras basah. Bahtera pun dapat meneruskan perjalanan ke Tanah Abang. Sebaik tiba di Tanah Abang, Sultan Muzaffar Shah pun ditaban oleh Tun Saban sebagai Sultan Perak yang pertama. Di pertabalan ini, Tun Saban telah mempersembahkan 77 ekor gajah sebagai hadiah daripada rakyat Hulu Perak, manakala Tok Temung pula menghadiahkan tangkal azimat berserta geliga embun. Tun Saban dan Tun Putih juga dikatakan adalah anak didik Laksmana Hang Tuah. Di usia tua, Hang Tuah telah berada di Hulu Perak bagi mendalami ilmu kerohanian Islam dan meninggal di sini. Tun Saban meninggal dunia pada akhir tahun 1530 dan telah dikebumikan di tempat yang bernama Cangkat Merah. Pada tahun 1979, makam tersebut telah dipindahkan ke tapak ini setelah kawasan makam yang asal ditenggelamkan untuk pembinaan empangan Temengor. Atas jasa besar Tun Saban
kepada institusi Kesultanan Perak, maka keturunan dan anak cucunya telah dilantik sebagai pembesar negeri Perak sehingga hari ini. Jadi penonton, begitulah kisah sedikit tentang Tun Saban. Mesti penonton bertanya-tanya mengapa Jejak Pusaka sering kali ke pusara makam-makam lama, kerana Jejak Pusaka ingin mengenangkan kisah perjuangan-perjuangan orang-orang yang terdahulu. Tanpa mereka, tidak merasalah kita duduk di dalam tanah yang damai, tanah yang berjasa ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang yang terdahulu daripada kita. Okey, terima kasih kepada semua penonton dan juga follow Jejak Pusaka. Sehingga kita bertemu lagi di lain episod. Kalau ada cadangan tempat-tempat yang menarik, sila komen di bawah. Oleh itu, jauhi khurafat, kenali sejarah. Assalamualaikum.